السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi di dalam bab apa? At-tayammum, bab tayammum. Dan bersama kita ialah kali ini ialah hadis daripada Ammar bin Yasir yang merupakan hadis yang paling asas dan teras di dalam bab ini. Dan ini merupakan riwayat yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang di dalam hadis ini, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Kita baca dulu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan riwayat dengan lafaz dan juga lafaz Bukhari dan lafaz Muslim. Dan kita lihat kemudian satu riwayat yang dhaif yang diriwayatkan oleh Al-Imam Darqutni, walaupun dia disahihkan oleh sebahagian para imam, tetapi ia dinilai sebagai dhaif jiddan kerana ada Ali bin Tubyan, dan kita akan bahaskan nanti. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin فأجنبت فلم أجد الماء فتمزغت في الصعيد كما تمزغ الدابة فتمزقت في الصعيد كما تمرغ الدابة فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة تمرغ. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Dalam catatan saya ni ada salah baris, ada. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kita baca makna dulu, lepas tu kita syarah dia. Qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar aku fi hajatin, dalam satu hajat, dalam satu maksud. Fa ajnabtu, kemudian aku berjunub. Falam ajidil ma'a, dan aku tidak mendapati air. Fatamarraghtu, yani aku pun tamarragh ni dia macam dia berguling atas pasir. Ditulis apa tu? Fatamarraghtu fi as-sa'idi kama tamarraghu ad-dabbah, aku pun berguling di atas pasir itu macam mana bergulingnya dabah, binatang. Macam bewak pasir itu, binatang pasir itu, macam mana binatang berguling di pasir itu, macam itulah aku berguling. Sebab apa? Pasal dia berjunub. Dia ingat kalau dah wuduk kena, tayamum kena, sapu muka dengan tangan, kalau dah berjunub ini besar, dia pun berguling atas tanah. Siapa dia ni? Ammar bin Yasir, sahabat Nabi. Summa ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lahu, aku bagi tahu benda ni padanya. Aku sebut benda ni.
Faqala innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Nabi kata hanya memadailah untuk kau melakukan dengan tangan engkau begini. Fadaraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidah, maka dia tepuk di atas bumi dengan satu tepukan. Ini ingat saat kita nak bahas. Dalam hadis ini dia kata sekali tepuk ya. Thumma masaha shimala 'ala al-yamini, kemudian dia menyapu kiri atas kanan. Tangan kiri itu sapu tangan kanan. Wa zahira kaffaihi wa wajhihi, dan kemudian zahir kedua tangannya dan wajahnya. Yang ni dia kata muttafaqun alaih. Ini sepakat Bukhari dan Muslim. Walil muslimi wal lafzu lil muslim, dan lafaz tadi, lafaz hadis ni wal lafzu lil muslim, lafaz hadis yang kita baca ni ialah lafaz Imam Muslim. Hadis ni dua-dua riwayat, Bukhari dan Muslim riwayat, tapi lafaz yang Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani guna dalam Bulughul Maram ni, lafaz ni lafaz Imam Muslim. Apa maksud lafaz Imam Muslim? Kita dah cerita, kadang-kadang hadis tu dua-dua imam, 3-4 imam riwayat, imam hadis, tapi ada perbezaan di sudut lafaz tu. Kadang-kadang ada yang ni dahulukan perkataan ini, yang ni kemudian kan ada yang memilih perkataan yang lain. Maka apabila seseorang ahli hadis meriwayatkan, dia akan bagi tahu lafaz ni siapa punya, supaya bila kita tengok kenapa tak ada dalam Bukhari lain sikit, dia bagi tahu hadis ni ada dalam Bukhari, tapi yang dia guna ni lafaz Imam Muslim. Wa fi riwayat lil Bukhari, di dalam riwayat bagi Imam Bukhari, daraba bi kaffaihi al-ardha, dia menepuk dengan dua tangannya bumi, wa nafakha fihima, dia tiup tangan, dia tiup pasir yang di tangan itu. Thumma masaha bihima wajahu, kemudian dia menyapu dengan kedua tangannya itu wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua tangannya. Ini riwayat-riwayat yang sahih. Okey, kita baca riwayat ni dulu, dan kemudian kita akan bincang hadis ni, kemudian kita akan bincang hadis yang berikutnya. Balik ni. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Siapa Ammar bin Yasir? Ini semua orang kenal, keluarga Yasir. Ammar, bapa dia nama apa? Mak dia nama apa? Takkan tak kenal. Mak dia nama apa? Sumayyah. Mereka keluarga yang awal menganut Islam. Keluarga yang awal menganut Islam. Sebab tu terkenal dengan ungkapan Nabi kepada mereka, sabran ya ala Yasir, sabar wahai kaum keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji untuk kamu ialah syurga. Apabila mereka diseksa oleh Quraisy, Ammar terbunuh dan Sumayyah terbunuh dengan seksaan yang dilakukan oleh Quraisy. Mereka ikat kaki kanan dan kirinya, dan kemudian menyuruh binatang menarik kakinya Sumayyah. Demikian golongan awal yang mempertahankan agama. Dan anaknya Yasir, sehingga Allah berikan pengecualian kepadanya, terpaksa menyebut nama Hubal disebabkan kerana seksaan yang dikenakan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, Allah kecualikan orang yang dipaksa dan qalbunya, jantung hatinya tetap tenang dalam iman. Kerana dua-dua ibu bapaknya diseksa. Ammar sahabat Nabi sayang Ammar. Ammar, Nabi sayang bapaknya Yasir. Dia tak syahid, dia ikut Nabi SAW, dia berhijrah dengan Nabi. Panjang cerita Ammar ni, cumanya terkenal Ammar ni orang Syiah sukalah. Pasal masa peperangan dengan Muawiyah, Ammar di pihak Ali. Ada suatu kejadian dalam riwayat yang sahih yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana apabila Ammar berlaku satu runtuh, orang ingat Ammar meninggal. Nabi kata tak, Ammar tak meninggal, kerana Ammar ni taqtuluhu fi'atun baghiyah, dia akan dibunuh oleh puak yang melampau. Jadi siapa puak yang melampau ni? Di dalam sejarah menunjukkan Ammar dibunuh oleh
pihak Muawiyah. Sebab itu para ulama menyatakan Muawiyah sekalipun dia sahabat, tetapi dari segi kedudukan politik dia ialah puak yang melampau. Pelampau ni dia panggil buruh. Buruh maksudnya orang yang menentang kerajaan ataupun pemerintahan Islam yang sah. Bila satu orang naik jadi pemerintah, mana-mana orang Islam yang keluar menentang dengan apa-apa takwilan, dia dinamakan buruh. Buruh ni ada bab fiqh dia, bab fiqh dia. Buruh ni tak boleh pergi bunuh dia macam tu je. Dia hanya dibunuh apabila dia berhadapan. Termasuklah juga dalam hal ini mereka yang keluar menentang, mereka yang menentang siapa saja menentang Ali. Dan buruh ni bukan termaksud mereka mesti buruh ni mesti jahat tak. Ada buruh juga yang mana dalam kitab fiqh sebut, sebab tu tak boleh melawan buruh menggunakan minjaniq. Minjaniq ni yang dulu yang bedal dengan pakai batu tu, macam lastik tu, minjaniq. Kerana minjaniq membunuh ramai. Kalau buruh datang berhujah, hujah buruh ni kukuh, ada dalil syarak yang benar, kerajaan, pemerintah kena mengambil kira penghujahan buruh. Kalau buruh perang dengan pemerintah, pemerintah perang dengan mereka. Tapi jika sekiranya buruh lari, tak perlu kejar mereka jika sekiranya mereka bukan jenis yang akan patah balik lawan. Ada panjanglah perbincangan. Kemudian buruh ni berubah. Dia ada selagi mana mereka punya takwil itu, ada perbincangan. Sebahagian kata takwilnya dibenarkan, sebahagiannya takwilnya ada wajah dan penakwilan dan berbagai-bagai. Apapun, majoriti para ulama menyatakan kebenaran bersama dengan Ali. Muawiyah tidak sepatutnya untuk keluar ataupun dia kena bersabar. Dia tak keluar menentang Ali sebenarnya. Dia berada di Syam, cuma dia tak mau tunduk pada pemerintah yang baru. Alasan Muawiyah sama, seperti mana apabila Abu Umamah Al-Bahili jumpa Muawiyah, kata anta tuqatilu Ali, anta tuqatilu Aliyan, anta misluhu am anta khairun minhu. Engkau berperang dengan Ali, engkau ni sama standard dengan Ali ke ataupun engkau lebih baik daripada Ali? Kata Muawiyah, bal huwa khairun wa afdalu minni, bahkan Ali itu lebih baik dan lebih afdal daripada aku. Bagi tahu Ali, bunuh orang yang ambil tindakan bunuh balas kepada sesiapa yang membunuh Uthman bin Affan, nescaya akulah orang Syam yang pertama akan berbai'ah kepadanya. Ini pandangan Muawiyah. Tapi dia salah, sepatutnya dia kena serah urusan dengan Ali. Ammar berada di pihak siapa? Pihak Ali. Dan berperang, bila berperang, dan Nabi kata ni sebelum lagi, Nabi kata masa hayat Ammar, kejadian tak berlaku, taqtuluhu fi'atun baghiyah, dia akan diperangi, dia akan dibunuh oleh puak yang melampau. Dengan itu maka puak Muawiyah memang melampau lah. Apa-apanya ada orang beritahu Muawiyah, Ammar dibunuh oleh puak yang melampau, kata Nabi. Sekarang dia mati, puak yang melampau. Muawiyah dia takwil, takwil ni tak diterima. Dia kata yang menyebabkan dia mati itulah yang membunuh dia. Siapa suruh ajak dia mai? Ini takwilan yang tak diterima, tetapi telah berlaku. Siapakah yang paling benar di dalam perbalahan itu? Ini sikit saya nak sebut. Siapa yang paling benar di perbalahan itu? Wallahu alam. Yang paling benar ialah yang tak terlibat langsung. Yang tak sokong Ali, yang tak sokong Muawiyah. Yang tak sokong Ali, yang tak sokong Aisyah. Yang terlibat di kalangan para sahabat 30 orang. Kata Muhammad ibn Sirin 30 orang. Bahkan tak lebih daripada itu. Para sahabat hidup berpuluhan ribu, ombak fitnah berlaku, yang lain tak masuk. Muhammad bin Maslamah, Nabi kata dia selepas daripada fitnah, dia tak masuk, dia tak join mana-mana. Nabi kata satakunu fitnah, akan berlakunya fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Berlaku fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, yang berjalan
lebih baik daripada yang berlari. Apa maksud? Orang yang paling cepat pergi join mana-mana, yang itulah yang paling tak baik. Yang paling baik, jangan join fitnah. Jangan join fitnah. Tambah kita tengok macam tu juga, macam-macam cerita kita dengar 2-3 hari ni. Jangan join. Join belah ni pun bening, belah ni pun bening. Kata Ammar, tadi kita sebut Nabi hantar dia dalam satu hajat. Fa ajnabtu, aku telah berjunub. Falam ajidil ma, aku tak dapati air. Bila aku tak dapati air, Nabi SAW suruh apa? Dia buat apa? Dia ijtihad sendiri. Apa dia ijtihad? Dia fikir, kalau sekiranya tak ada wudu, kita tayamum. Tepuk, sapu muka, sapu tangan. Sekarang ni berjunub, tak cukup nak macam tu. Dia pun bergolek, duduk seorang-seorang bergolek atas pasiang. Tu bukan saja kita fikir, dia pun fikir. Siapa dia? Ammar, sahabat Nabi. Dan Nabi SAW, ini yang kita akan bahas. Nabi kata dalam hadis ni, sebelum saya nak syarah hadis ni dengan detail, ada beberapa perkara. Pertama lah hadis Nabi. Nabi kata, innama yakfika an taqula biyadaika hakadha. Dia kata, fatamarraghtu, aku bergolek kama tamarraghul dabah, macam mana bergoleknya haiwan, binatang. Pertama Nabi dah kata, ni pelik-pelik. Nabi kata, innama yakfika an taqula biyadaika hakadha. Engkau cukup buat macam ni. Apa tu Nabi tunjuk pada. Dalam hadis ni ada beberapa benda. Pertama, Nabi buat satu tepukan. Hak ni yang kita akan bahas. Dia tak tepuk banyak kali. Dia kata berapa kali? Satu tepuk. Dengan satu tepuk tu nampaknya dia telah sapu apa? Mukanya, dan dia juga sapu tangannya. Dia tak kata tangan sampai siku, dia kata tangan saja. Ini akan kita bahas. Kedua, Nabi tak kata hampir sembahyang lain. Nabi tidak menyuruh dia mengulangi salat dia. Cuma Nabi bagi tahu benda apa yang patut dia buat pada yang nak mai ni. Pada salat yang nak mai ni. Okey. Kita apabila nak melihat bab ni bab apa kita panggil? Bab tayamum. Tayamum, bab dia ada dalam mana? Dalam Quran ada? Ada. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu ayat Quran surah 6. Batu baru separuh. Ayat ada sambungan dia lagi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri nak menunaikan salat, yakni apabila kamu berniat nak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, apa dia? Basuh muka kamu. Kan? Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh tangan kamu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu sampai ke buku lali. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kamu berjunub maka kamu kenalah membersihkan diri. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sekiranya dia kata, sekiranya kamu berjunub maka kamu bersihkan. Sekiranya kamu sakit, atau kamu musafir, atau kamu datang daripada tempat buang air, atau kamu menyentuh wanita bersetubuh, dan kamu tidak dapati air, falam tajidu ma'a, kamu tidak dapati air. Perkataan ini penting. Mesti kamu tidak dapati air. Fatayammamu sa'idan tayyiba, hendaklah kamu bertayamum dengan sa'id yang baik.
Sa'id ni permukaan. Apa saja yang menjadi permukaan ni dia panggil sa'id. Sa'ada, benda yang duduk di atas. Fuqaha sebahagian faham permukaan ni yakni permukaan bumi yang ada debu. Sebahagian kata apa saja permukaan yang ada kaitan di atas muka bumi ni, macam kita sebut, macam Abu Hanifah, tepuk di batu licin pun okey, permukaan dah. Famsahu biwujuhikum wa aidikum min, kamu sapu muka kamu dan tangan kamu daripadanya. Tadi masa wudu dia kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuh muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku. Bila tang tayamum dia kata sapu muka kamu dan tangan kamu, dia tak kata sampai ke siku. Ini jadi perbahasan. Dia tak kata sampai ke siku. Dan hadis yang kita baca tadi ni dia ada sebut siku tak? Tak ada. Di sini akan berlaku khilaf nanti. Kerana ada hadis dhaif yang selepas daripada ni dia sebut siku. Ayat Quran tadi tak sebut siku. Hadis yang kita baca riwayat Bukhari tadi tak sebut tak sebut siku. Kan? Ini adalah asas kepada perbincangan di dalam bab ni. Pertama, ulama semua bersepakat bahawasanya ada siapa kalau parking kereta dia di jalan raya, di jalan sampai ganggu jalan, dia ubah kereta dia lah. KDQ. Siapa KDQ dia? Tapi kalau dia rasa dia bukan di jalan, kawan tu yang piuk boboh ke dalam, jadi dia tunggu dulu lah. Cuma macam ni lah saya nak sebut ni kan, malam ni malam kuliah biasa orang ramai. Kalau kita tengok macam orang ramai masjid mana-mana, kalau kita nak parking, kita parking bagi semua orang boleh masuk. Tapi kalau kita kita pergi bubuh, kita rasa mereka ni nak kuliah kita parking satu tempat yang menyebabkan kita tak boleh keluar. Yang tu kita punya sedikit silap lah kan? Okey, kita balik kepada perbahasan para ulama tentang hal ni. Apabila kita tayamum, wajibkah ataupun tidak kita mesti meratakan debu tu keseluruhan muka dan tangan kita, atau sebenarnya memadai dengan dia pergi setiap kawasan saja? Kau kena pastikan setiap juzuk daripada debu itu telah mengenai muka kita dan tangan kita. Macam kita ambil wudu, kita kena pasti jangan ada kawasan yang ayak tak kena. Tapi bila debu kita tepuk, kita sapu, ada tak kemungkinan kawasan-kawasan yang tak kena? Ada tak? Walaupun para ulama berbincanglah masalah ni. Satu pendapat menyatakan wajib untuk kena semua kulit muka dengan debuan itu. Dan apa yang zahir pada muka. Zahir ni kalau janggut ni, kat atas janggut ni lah. Kalau wudu, kalau kita mandi wajib, apa yang di bawah kulit rambut pun wajib kena. Adakah bertayamum sampai di bawah janggut pun kena debu? Ni fuqaha bincang. Satu pendapat dia kata hak zahir. Pendapat yang kedua dia kata kena sampai semua, sampai hak bawah-bawah ni pun kena. Ni saya sebut ringkas-ringkas pendapat. Pendapat yang sahih wallahu taala, dan pendapat yang ketiga ialah tidak wajib untuk kita sapu kepada semua, yang penting ratakan saja. Bagi dia rata saja. Tak wajib untuk kita pastikan debu tu telah mengenai setiap kawasan. Kerana kalau kita teropong betul-betul debu, tentulah ada kawasan yang dia tak kena. Memadailah kita rasa tangan kita telah meratai muka kita dan kemudian tangan kita, maka sahlah tayamum kita. Itu adalah pendapat yang ketiga, dan wallahu taala alam, pendapat ini mungkin lebih teguh. Dan komen al-Imam Ibn Hazmin al-Andalusi, di mana-mana Ibn Hazmin di Andalus, semua kita tahu ini tokoh-tokoh Andalus.
Imam Ibn Hazm ni menarik. Dia ni dianggap tokoh yang bijak dengan mazhabnya yang tersendiri. Kita ada 4 mazhab. Ada mazhab Zahiri. Zahiri ni Abu Daud Az-Zahiri, bukan Abu Daud kitab Sunan tu. Dia Daud Az-Zahiri, bukan Abu Daud kitab Sunan tu. Daud Az-Zahiri dia asaskan pemikiran literal di dalam hukum. Dia faham selapih dia. Ibn Hazmin bijak join dia, ambil mazhab ni juga, tokoh Andalus. Bila kita baca kitab Al-Muhalla, kita lihat kebijaksanaan Ibn Hazmin. Tapi kadang-kadang kita akan tengok nanti ada juga benda-benda yang pelik-pelik bila dia literal ni. Salah satu, sebelum saya lupa nak cerita Ibn Hazmin dalam bab tayamum ni, sakilah saya cerita apa dia. Dia berpendapat tentang kalau orang tu bertayamum, dia tak ada, dia nak berwuduk, nak solat, dia tak ada air. Yang ada ialah air yang dijual. Dia nak beli mahal, ataupun dia nak beli harga tak mahal, harga biasa. Dia sendiri tak ada air. Kalau nak wuduk, kena pergi beli. Apa pendapat? Fuqaha beza pendapat. Di kalangan fuqaha menyatakan sekiranya dia mampu, dia beli air itu. Di kalangan mereka kata jika sekiranya harganya tidak melebihi daripada harga pasaran yang biasa, yang melampau, dia boleh beli air itu. Jika tidak, dia tayamum. Pasal dia tak ada air, dia termasuk falam tajidu ma'a, kamu tak dapati air. Tapi Ibn Hazmin ada pendapat yang lain. Nak tahu apa pendapat dia? Dia kata kalau dia pergi beli, dia pergi beli, dia ambil wuduk, dia tak tayamum, tak sah wuduk dia. Ke mana? Sebab dia kata hak Tuhan kata tak ada air pergi tayamum, tak payah nak pergi beli. Kalau hang pergi beli juga tak sah. Orang arah macam lain, hang buat macam lain. Dalam kebijaksanaan dia, kita akan dapati nanti. Tapi orang ramai Qaradawi, ramai orang quote Ibn Hazmin ni. Orang kata, di samping macam saya sebut, hebat Ibn Hazmin ni, walaupun ada benda-benda yang literal yang kadang-kadang kita tak boleh nak terima. Termasuklah dia kata pandangan kalau kencing di dalam air tak boleh guna air tu. Tapi kalau kencing tempat lain, air tu mengalir, tak apa, sebab itu bukan kita kencing dalam tu. Kan? Tapi banyak pandangan dia yang menarik Ibn Hazmin ni. Cuma dia terkenal sebagai tokoh Andalus. Dia juga tokoh sastra. Dia ada tulis tentang percintaan dia dan seumpamanya. Tapi orang kata Ibn Hazmin ni kita takutlah pada pedang Hajjaj dan kepada lidah Ibn Hazmin. Dia alim, salih dia pun. Tapi kadang-kadang dia kritik para ulama. Kritikan dia sangat tajam. Kadang-kadang perkataan yang digunakan heavy, termasuk kepada imam-imam besar. Kadang-kadang bila dia puji bagai-bagai. Bila dia marah, dia hentam tu berat sangat buah dia tu. Ibn Hazmin Al-Andalusi. Tak apa, kita bukan nak cerita dia, tapi kita nak cerita tentang pandangan fuqaha tentang dia. Dalam hadis ni kita tengok ada perbincangan di kalangan para ulama. Di kalangan mereka ada bincangan tentang masalah lepas tepuk ni nak tiup ke tak. Kita tepuk ni kan, dalam hadis ada tadi kan, Nabi tiup. Sekarang kita pergi tepuk debu. Berapa kali tepuk? Sekali. Kita tepuk. Sapu terus ke? Tiup dulu. Di kalangan para ulama, oleh kerana perkataan tiup ni ada, di kalangan mereka termasuk dalam qaul Abu Hanifah, Malik dan seumpamanya menyatakan digalakkan, dapat pahala kalau bertujuan nak buang benda-benda yang kita tepuk, naik sekali benda-benda hatat, kerana kita tiup. Di kalangan mereka bahawasanya tiup itu merupakan, memang kalau tak ada benda apa pun tiup juga, kerana nak meringankan daripada pasir-pasir lain, tinggal debu saja. Ini hak kedua pendapat ni, pendapat Syafi'i. Pendapat yang pertama Abu Hanifah semua, dia kata kalau tengok ada benda-benda yang tak sesuai, kita tiup lah, dapat pahala buat macam Nabi buat. Pendapat kedua kata sentiasa kita angkat je, kita tiup, supaya yang tinggal hanyalah debu.
Dalam qaul salah qaul daripada Imam Ahmad kata tiup tak tiup biasa. Tak apa. Tengok kalau perlu tiup, tiup. Yang tu tak ada kaitan. Itu hanya soal untuk menguruskan debu saja. Jadi wallahu taala alam, mungkin pendapat yang menyatakan oleh kerana Nabi tu tiup, dia tepuk, dia tiup. Mungkin juga benar pendapat dalam Syafi'i yang menyatakan supaya pasiak-pasiak, kalau ke pasiak tajam-tajam takkan nak kena muka kita, tinggal debu sajalah. Tak semestinya benda-benda hak tak elok. Maka bila kita tepuk, sunnah bagi mereka kita tiup. Kemudian kita pun sapu debu itu kepada muka kita. Timbul masalah kedua dalam hadis ni. Tadi macam riwayat Muslim tu, dia kata tangan dulu ke muka dulu? Tuan-tuan baru je lupa lah. Tangan dulu ke muka dulu? Tangan. Kemudian dalam riwayat Bukhari, tangan dulu ke muka dulu? Muka. Lalu berlaku perbincangan. Di kalangan para ulama menyatakan, adakah wajib ikut muka dulu baru tangan dulu? Pasal dalam Al-Quran kata famsahu bihujuhikum wa aidikum min. Sapu muka kamu dan tangan kamu daripadanya. Muka dulu. Kemudian dan. Cuma perkataan dan itu dia kata bukan kemudian. Bukan dia kata selepas itu. Dan ni mana-mana satu pun tak apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata mesti muka dulu, kemudian baru tangan. Di kalangan para ulama ada kata kalau dahulukan muka dan kemudian tangan, mustahab, dapat pahala, ikut tertib. Kalau tidak mengikut tertib pun tidaklah membatalkan tayamum, tidak wajib, tapi mengikut tertib adalah sunat. Itu adalah pandangan dalam mazhab Hanafi, itu juga pandangan dalam mazhab Malik, itu juga pandangan dalam mazhab Hambali. Pendapat yang kedua ialah pendapat yang mengatakan wajib ikut tertib. Pandangan dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Hambali. Tadi kata Hambali dah. Mazhab Imam Ahmad ni dia selalu banyak qaul. Hak tadi salah satu qaul dalam mazhab dia, yang ni qaul dalam mazhab Imam Ahmad juga, kena ikut tertib. Kalau kita nak buat dia macam mana? Kalau tanya kita, ikut tertib lah. Walaupun kita bagi tahu sekurang-kurangnya ikut tertib, sekurang-kurangnya pendapat tu mustahab digalakkan. Digalakkan. Kemungkinan yang sahih, yang rajih, pendapat dia digalakkanlah, bukan diwajibkan. Kerana hadis tadi nampak macam ada didahulu dan dikemudiankan. Kemudian kat mana kadar nak tayamum ni? Muka daripada mana? Macam mana kadar muka wudu? Macam mana kadar wudu kita, demikian kita sapu. Kemudian tangan sampai ke mana? Hadis tu menunjukkan tangan sampai pergelangan tangan sajalah, sampai pergelangan tangan. Sekali kita akan lihat ada riwayat Ibnu Umar yang baca selepas daripada itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatan. At-tayammumu darbatan. Tayammum itu dua tepukan. Darbatun lil wajh, satu tepukan untuk muka, wa darbatun lil yadain ila mirfaqain, dan satu tepukan untuk tangan sehingga ke siku. Riwayat ini digunakan dalam mazhab Syafi'i, dan di kalangan ulama-ulama yang lain mereka tidak menggunakan di atas alasan ia dhaif. Ia dhaif. Dan tak sesuai, tak sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang tak sebut sampai ke siku, kata mereka. Okey. Timbul perbincangan para ulama. Adakah wajib, hal yajibu talbul ma', adakah wajib untuk kita cari air? Misalnya kita tengok-tengok, buka-buka air nak berwuduk, kita berhenti, tak ada di rumah kita air, tak ada. Wih, air tak ada ni, paip ni. Adakah wajib ataupun tidak untuk kita pergi cari, tanya jiran sebelah, hampa ada air tak?
Ataupun keluar tengok kawasan lain, tengok kukuh ada sungai, ada air, kata. Ataupun berpada lah, tengok-tengok air dalam bekas kita tak ada. Aku air tak ada tayamum lah. Wajib cari tu pun tak. Ini menimbulkan perbincangan di kalangan para ulama. Adakah wajib cari itu pun tidak? Pendapat yang pertama menyatakan bahawasanya wajib mencari jika tidak ada air, sekiranya dia percaya bahawasanya dengan pencarian itu kemungkinan boleh ada air. Kerana Quran kata falam tajidu ma'an, kamu dah tidak mendapati air. Sekarang kamu boleh dapati air. Rumah kita tak ada, hampa semayang, rumah kami tak ada air. Sembang dengan jiran. Oh, tadi semayang macam mana? Tayamum. Awak tak ambil rumah aku? Tak apa. Tayamum senang lagi. Tak sah. Melainkan jiran tu kata, hang tak boleh ambil air rumah aku. Aku tak pergi. Masa bila yang kemungkinan kita tak payah cari ni? Mungkin padang pasir, air kita habis ataupun air ada hanya untuk minumnya. Nak cari macam mana? Tengok keadaan siapa? Masa tu kita tahu, cari pun tak jumpa, terus kita tayamum. Kalau rumah kita tak ada air, naik kereta pergi kat masjid tu ada air, kita tak boleh tayamum. Kita tak boleh tayamum kerana kita mesti memastikan kamu tidak mendapati air. Okey. Sekadar mana nak cari? Di kalangan para ulama ada berpendapat kena cari sampai ujung waktu. Lagi tu ada masa lagi, cari dulu. Wallahu ta'ala alam. Tapi sebenarnya banyak perbahasan hal ni, tapi bila dah kita cari, kita rasa memang tak ada dah, kita mayang lah. Tak payahlah tunggu sampai 3 jam cari, kerana waktu zuhur ada lagi 3 jam. Kita dah yakin memang tak ada air dah, dan kita pun nak pi pun tak padan dah nak pi. Orang kata ayak ada, orang nak sembahyang, kena pi lock start lah. Oh jauh lah. Kok polis ni tak ada tak padan, kita nak pi dah. Maka kita, jika ada air tapi ada halangan, boleh tak tayamum? Orang perempuan buat contoh ekstrim lah, dia duduk dalam rumah dia, bilik air duduk di bawah, dengar takut orang masuk rumah apa, kunci bilik, tak mau keluar. Air ada tapi ada halangan, dia nak pi malam, bahaya. Boleh tak tayamum? Boleh tak? Bagi fatwa boleh tak? Boleh tak orang? Boleh. Dia air ada, kamu dapati air tetapi ada halangan, macam tak ada air. Kita ada air, nak pergi masjid tu ada air, tapi nak pergi tak boleh kerana ada benda bahaya. Harimau ke? Lah harimau pun okey dah keluar. Okey. Kalau ada air tapi kena beli, dia kata ayak kalau anak anda kena beli. Weh, dia kata aku duk tayamum free ya, duk wuduk free ya. Oh, ayak tak ada, anak anda kena beli. Wajib beli tak? Banyak pendapat, tapi tentunya sahihnya wajib belilah selagi seseorang itu mampu. Melainkan jika dia tak mampu, maka dia tak wajib beli. Jika dia beli itu pakai tak makan dah dia hari itu, maka dia tak wajib beli. Tapi dia jika ada lebihan dan dia mampu, maka dia beli air. Kemudian para ulama bincang lagi, kalau dia tujuh air lebih pada harga pasaran, ambil kesempatan musuh orang tak ada air, wajib beli ke tak? Pendapat, salah satu pendapat di kalangan ulama kata, yang pertama mereka kata jika harga melebihi harga pasaran tak wajib beli. Tayamum. Ada yang menyatakan jika lebih sedikit saja boleh beli, jangan melampau. Ada yang menyatakan jika dia mampu dia beli. Adapun orang yang tak mampu tak payah beli, dia boleh tayamum. Hak pelik tadi pendapat Ibn Hazmin. Dia kata apa? Kalau beli tak sah.
Pasal Tuhan kata tak ada air tayamum, hang duk pergi beli buat apa? Ibn Hazmin dia pikiran dia literal lah man. Jika ada air tapi dia bimbang, jika dia guna air tu nanti dia dahaga, tak ada nak minum, boleh tak tayamum? Boleh. Kita musim ayak terputih, ni ada neri ayak putih kan, alhamdulillah, mudah-mudahan perleh tak putih ayak, boleh putih ayak bawah dia. Ada kawasan putih ayak, ada lah ayak tu, tapi untuk nak makan lah, untuk nak minum. Kalau ambil wudu, habis, boleh tak dia tayamum? Dia boleh, walaupun ada air, tapi air ada halangan untuk dia. Jika ada air, boleh juga nak wudu, tapi tak cukup, dia juga boleh tayamum. Walaupun dia kata ada lebih ni tak cukup lah, setakat nak basuh muka boleh. Cuma kita kena tahu lah, kadang-kadang bukan air tu tak cukup, kita tu cara wudu tak cukup. Wudu sampai satu baldi tak cukup memang kan. Ini pun satu hal juga. Sebenarnya kalau betul-betul wudu cukup ya, sikit pun cukup. Di kalangan para ulama bincang, adakah tayamum itu wajib apabila masuk waktu baru boleh tayamum? Pasal waktu wajib tak mari lagi. Pasal tayamum ni keuzuran, dia bukan asalnya apa? Berwudu. Di kalangan para ulama mereka menyatakan, dan ini agak pendapat jumhur juga, mereka kata masuk waktu baru tayamum, tunggu. Di kalangan para ulama mereka menyatakan boleh tayamum sama ada sebelum masuk waktu ataupun selepas masuk waktu. Kau tayamum saja, dah tak ada air, kau tayamum sah. Jumhur mereka berpendapat, termasuk mazhab Malik, mazhab Syafi'i, Hanbali, mereka kata bahawasanya bila masuk kena tunggu, nak tayamum ni tunggu masuk waktu Zuhur baru tayamum. Kerana masa tu baru datang kewajipan wajib solat, dan masa tu juga datang titah untuk berwudu, dan masa tu didapati air tak ada, baru kita buat tayamum. Pendapat yang kedua dia kata tak, air tak ada je tayamum, bila masuk waktu boleh salat. Wallahu ta'ala alam. Ibn Taymiyah dia mentarjihkan pendapat yang kedua ni. Atas alasan dia kata sama dengan wudu. Wudu sebelum waktu pun boleh, masuk waktu boleh salat. Jadi tayamum menggantikan wudu, maka hal itu boleh. Juga sapu khuf boleh, dia kata. Demikian juga bila kita buang najis, sebelum masuk waktu boleh. Jadi dia kata kena sama. Pendapat jumhur kata tak, kerana asalnya wudu. Titah tayamum itu hanya datang setelah wudu tidak ada, air tidak ada. Titah itu datang apabila waktu masuk. Tadi waktu tak masuk lagi, titah belum datang, titah Tuhan belum datang lagi. Yang hampir wudu tayamum dulu buat apa? Kena ulang. Ini pendapat di kalangan majoriti ulama, dan wallahu alam. Cuma jika kita nak pakai pendapat kedua tu, lebih nampak munasabah lah pada saya lah. Tapi kalau kita nak jaga di atas pendapat jumhur tu, masuk waktu kita tayamum. Tapi kalau kita dah tayamum dah, kerana tayamum ni bukan susah pun kan, masuk waktu tayamum. Tapi kalau kita dah tayamum dah, kita nak salat, di sana ada qaul yang membolehkan halnya. Kita sambung beberapa perkara dalam ni, insya-Allah tolong buka soal jawab. Pertama, ada beberapa masalah lagi, iaitu jika setelah kita tayamum, kita tayamum gaya nak Allahu Akbar, nak semayang, dia kata ayam ada dah weh. Apa hukum tayamum kita? Batal. Wajib pergi ambil air. Kita tayamum gaya nak solat, belum solat lagi, maka batal. Wajib kita pergi ambil wudu, kerana air sudah ada. Kerana peruntukan tayamum tu, falam tajidu ma'an, jika kamu tidak dapati air. Timbul masalah. Kita takbir Allahu Akbar,
Duduk tengah sembahyang, rakaat kedua, dia pun kata, weh, ayak dah dah, weh. Macam mana? Sah ataupun tidak sembahyang kita? Pendapat yang pertama, iaitu pendapat mazhab Malik, mazhab Abu Thawr, Daud juga, Daud Zahiri, dan ada juga masyhur mazhab Syafi'i, dia kata tak batal, terus, tak payah ulang, tak payah mengulanginya. Pendapat yang kedua ialah wajib keluar daripada salat dan mengulangi semula. Ini adalah pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan pendapat Al-Muzani. Muzani ini tokoh dalam mazhab Syafi'i, nak murid Syafi'i yang utama, dan juga pendapat masyhur dalam mazhab Hanbali, dan juga inilah pendapat Ibn Hazmin tadi, Al-Andalusi, Asy-Syaukani, Muhammad Saleh bin Utsaimin, sama juga pendapat bahawasanya jika tengah semayang dengar kata air datang, berhenti semayang, pergi ambil wuduk, tayamum terbatal. Wallahu ta'ala alam. Salah satu, tak ada siapa yang dalil yang teguh dalam masalah ini, tapi pendapat yang kedua ni dia kata kerana fa idza wajadal ma'a falyattaqillah, apabila kamu dapati air maka takutlah Allah, wal yumissahu basyaratah, kemudian hendaklah dia mengenakan air pada diri dah. Jadi dia belum selesai lagi, berhentilah. Kerana bahagian hak nak mari itu, kerana falam tajidu ma'an, kamu tak dapati air. Macam mana nak buat dengan bahagian salat yang bahagian lagi? Kerana masa tu dah dapati air. Kalau teruskan tak sah. Tuan-tuan nak pilih mana? Tuan-tuan mazhab Syafi'i. Ialah kalau kita ada ruang, kita ulangi semula. Kita keluar daripada salat dan ini semula. Jika dapati air selepas dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, duduk kita, Allah, tak ada air ni kata. Duduk Ustaz, air ada. Semayang Zuhur pukul 1:30 tadi, pukul 2 air main. Waktu semayang ada lagi sampai 4:30. Wajib ulang ataupun tak? Ketak. Wajib ulang atau tak? Nak ulang ke tak ni? Waktu ada lagi? Tak ulang. Tapi kalau ulang boleh. Ada beberapa perkara dalam bab ni yang kita nak sentuh tentang hadis ni. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, walaupun ada di kalangan ulama ada yang kata hadis ni, riwayat ni mursal. Ada dua orang, mereka tak ada ayat, kemudian mereka tayamum. Seorang ulang, seorang tak ulang. Seorang ulang, seorang tak ulang solat dah. Tengok-tengok ada seorang tu ulang, seorang tak ulang. Seorang yang tak ulang semayang tu, Nabi SAW kata pada dia, asabtas sunnata wa ajza'atka salatuka, engkau telah menepati sunnah dan semayangmu telah memadai untukmu. Hak ulang tu Nabi kata ada, walakal ajru marratain, bagi engkau pahala 2 kali. Jadi boleh diulang. Okey. Kita dapati Nabi SAW, ingat tak ada hadis Badui yang dia main semayang, Nabi tengok dia kata, Nabi suruh dia semayang balik. Innaka la tusalli, innaka lam tusalli. Nabi kata, salli, innaka lam tusalli, semayang, kerana kau tak semayang ni.
Kan? Kenapa Nabi SAW Nabi suruh dia mai, dia patah balik, dia kata, wahai Rasulullah, aku tak boleh buat lebih elok daripada tu dah. Hadiah Ammar ni juga Nabi kata tepuk aja. Ada nak Ammar, Nabi kata kat Ammar, semayang balik had tadi, tak betul pergi duduk bergolek atas pasir tu. Nabi tak suruh dia ulang. Badui tu Nabi suruh kata pergi semayang balik. Sebab apa? Waktu masih ada. Tapi kalau ikut cara dia semayang tu tak sah. Kalau dia ikut nak kena ulang, semua semayang dia hak sebelum ni dia kena ulang tak? Kena ulang lah, tak sah juga. Tapi Nabi tak kata semayang-semayang kau sebelum ni pun ulang balik. Nabi hanya suruh dia semayang hak masa tu saja. Sebab masa tu ada orang ajak dah. Hadis ni memberikan maksud kepada kita bahawasanya jika ada orang buat satu amalan yang mana amalan tu dia tak tahu, kata tak sah dengan cara macam tu, dia duk sangka sah dan sudah berakhir 10 tahun dah dia duk amal macam tu, mai-mai orang bagi tahu tak betul tu. Katalah contoh, dia mai duk berjalan-jalan, mai masuk dalam masjid, terus duduk semayang fardu, duduk atas kursi. Tadi berjalan mai boleh, pasal duk tengok semua orang hak tak boleh rokok, apa tak boleh sujud apa semua dah pakat duduk atas kursi, dia pun duduk atas kursi. Mai-mai kita bagi tahu tak betul semayang, tak betul, tak sah buat macam tu. Sebab dia boleh berdiri, pasal apa dia nak duduk terus? Teringat-teringat saya duduk semayang macam ni dah 5 tahun dah ni. Ustaz tu habaq kena ulang 5 tahun. Demam dah tak? Adakah kita habaq kena ulang? Tak. Nabi tak suruh ulang. Nabi suruh hak masa Nabi habaq tu dia perbetul. Pasal masa masih ada. Jadi para fuqaha dalam hal ini dia kata, jika sekiranya satu orang telah buat satu amalan yang dia sangka sah pada satu tempoh dan tiba-tiba baru dia tahu tak sah, dia tak mengulangi yang lepas. Dia hanya mengulangi yang mana dia tahu tak sah, sedangkan masa masih ada untuk dia perbetul. Misalnya dia semayang tak betul, tadi tu semayang duduk tak kena semayang lain, hak tadi saja, hak sebelum-sebelum tu tak. Faham ni? Ini kadang-kadang ada setengah orang dia seronok kalau boleh habaq, hang tak sah 10 tahun tu dah, hang jenuh, hang kena pergi buat balik. Dan demikian juga kalau manusia ni ikhlas, hatta di kalangan orang-orang yang melakukan bid'ah, dia tak tahu, dia memang nak sunnah. Kalau orang habaq dia betul, tapi dia amalkan satu benda yang tidak sunnah, menyangka sunnah. Dia duk sangka Nabi buat dalam tempoh yang lama, sehingga tiba-tiba dia dengar, oh bukan, rupanya Nabi tak buat macam tu. Dia pun berhenti, dia buat hak baru. Yang lama dia dapat pahala tak? Dia dapat tak? Mudah-mudahan dia dapat pahala. Kerana niat dia nak ikut Nabi, tapi dia tahu banyak tu saja. Tapi kalau masa dulu pun orang kata jom baca hadis, aku tak mahu, aku kira hak orang lama. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Tapi dia jika memang mencari kebenaran, tiba-tiba telah berlaku hal itu kepadanya, Allah Subhanahu wa taala tu yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Tuhan jangan gantikan mudah-mudahan yang salah yang telah mereka lakukan dengan kebaikan. Wallahu taala alam. Panjang lagi lah bab tayamum ni. Macam soalan sebahagian berulang, sebahagian ada yang lain. Tadi Ustaz sebut Ammar dan Sumayyah yang syahid, bukan Yasir yang syahid. Oh, saya sebut itu kah? Yasir, saya kata Yasir bapak dia syahid, Sumayyah syahid. Ammar tu saya kata hidup sampai zaman Ali bin Abi Talib. Mungkin saya tak tahu, saya tersilap sebut tadi.
Itu dia kata zillatul lisan. Kadang-kadang kita nak sebut lain. Betul tuan-tuan dengar saya sebut Ammar syahid kah? Ha? Oh. Mana tahu saya dah nyanyuk. Bukan sebenarnya. Boleh jadi je tersilap. Ni ada orang tengok orang lepas daripada bangkit daripada sujud, sebelum sujud kedua angkat tangan takbir. Macam mana? Dia sujud, Allahu Akbar. Lepas tu duduk antara dua sujud, lepas tu sujud balik, Allahu Akbar, sujud balik. Mungkin beberapa keadaan. Pertama mungkin dia tu mungkin sembahyang duduk kot, bukan dia nak rokok kot. Tapi kalau dia sujud tidak ada takbir. Dia tak angkat tangan, dia ada takbir lah. Tidak takbir intiqalat tu ada, tapi dia tak angkat tangan. Dalam hadis Muslim dia kata walam yaf'alhu hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Nabi itu tidak mengangkat tangannya ketika mengangkat kepalanya daripada sujud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya takbir, ya Allahu Akbar. Yang kita nampak duk tepuk tangan tadi bagi salam tu Syiah. Macam mana berhubung dengan orang yang sembahyang tapi kakinya tidak sampai ke tanah semasa sujud? Macam mana tu? Tak sampai ke tanah ni dia sujud dengan kaki belakang tu terangkat kan. Dalam hadis Imam Muslim amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibn Abbas, an yasjuda ala sab'ati a'dha. Nabi memerintahkan supaya sujud di atas 7 anggota. Muka dia kan, kemudian kafain, lagi warukbatain, dua lutut dia, warijlain, 2 kaki dia. Jadi semua 7. Jadi semua hendaklah dia sujud di atas 7. Jika dia sengaja mengangkat kakinya, fuqaha menyebut tidak sah salatnya. Sebab tu sebagai orang sembahyang sujud-sujud tu kadang-kadang dia sujud, kaki dia terangkat di belakang. Dia angkat kaki dia. Satu kena, satu terangkat. Kan? Dan tanpa sebab, maka tidak sah salatnya. Tidak sah. Ni hukum bunuh cicak. Nanti kita sembang bab dia main bab cicak panjang. Berhubung dengan apa? Keluarga memutuskan hubungan silaturahim walaupun berusaha untuk menghubungkannya. Adalah keluarga. Ada orang mengadu dalam hadis Muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inna rajulan qala, satu orang lelaki dia kata, ya Rasulullah, inna li qarabah. Wahai Rasulullah, aku ni ada kerabat. Asiluhum yaqta'unani. Aku hubungan mereka putuskan keluarga dengan aku. Uhsinu ilaihim yusi'una ilayya. Aku buat baik kepada mereka buat jahat ke aku. Ahlumu anhum yajahlunani. Aku cubalah berpuapan santun dengan mereka main kasar dengan aku. Nabi kata, in kunta kama qult, jika engkau tu macam dengan macam mana yang kau kata, ka'annaka yusifuhum bil mal, seakan engkau ambil mereka ni bubuh dengan habuk panas. La yazalu minallahi, la yazalu Allahu ma'aka zahiran alaihim ma dumta ala dhalik, kata Nabi.
La yazalullahu ma'aka zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Allah akan sentiasa bersama denganmu, memenangi ke atas mereka jika sekiranya engkau macam tu. Maksudnya kita bukan mau adik-beradik kita kena bala tak. Tapi kalau kita ada buat juga, kita pilah buat baik. Tapi dia tetap mau buat baik kita. Pi tegur babak balang. Hantu sudah tegur tu. Oh boleh. Pi tegur abang kita, Assalamualaikum. Hang keluar. Kita tak apa. Nabi kata la yazalu ma'aka Allahu zahirun alaihim. Sentiasa Allah Ta'ala bersama dengan engkau, menang ke atas mereka jika engkau berkeadaan demikian. Sebab tu hubungkan silaturahim, tak ada masalah. Kadang-kadang kita tak tahan lah kan, tapi tak apa. Assalamualaikum. Tak mau jawab. Ada orang kadang-kadang hal bukan manusia, macam saya sebut ki harta kan. Last sekali dia padan muka pun tak apa. Siapa pun tak mau sign apa, siapa pun tak dapat. Pak tinggal harta kira kan banyak sangat. Tinggal dah 100,000, adik-beradik ada 10 orang. Kalau dapat pun 10,000, berkelahi pun 10,000 tu. Tak cakap, tak apa. Masam muka. Umar bin Abdul Aziz dikatakan, orang tanya dia, besok anak-anak dia tinggal harta apa? Dia kata, in kanu salihin wallahu yatawalla salihin. Jika mereka orang saleh, Allah uruskan orang saleh. Kadang-kadang kita tinggal harta tak memberi pahala kepada anak-anak kita jika kita tak bagi tahu betul-betul itu tentang hukum hakam syarak. Kita tinggal harta nak bagi mereka senang. Dulu hidup sekali dengan kita, ibu bapa ni. Kerana harta itulah anak-anak kita berpecah. Apa pandangan tentang parti apa ni, Hizbut Tahrir? Sejawab benda ni lah. Tuan-tuan, simple. Ini ada pandangan, bahas. Sebahagian, tak kiralah parti apa pun, kerosakan yang berlaku ialah di dalam taksim, membahagikan. Orang Islam di Malaysia dan banyak tempat telah menelan satu benda. Politik ni sebahagian daripada akidah. Jadi kalau sekiranya dia menolak politik dalam rangka tertentu, maka dia rosak akidah dia. Sebenarnya tak betul. Politik ini, siasah ni, dia di bawah pentadbiran ni, dia di bawah bab fiqh, bab muamalat, bab siasah, bab pentadbiran. Bukan bawah bab fiqh, bukan bawah bab akidah. Oh dia kata tak, kerana asal tak, kalau tolak politik tu ada dalam Quran. Nak kira dalam Quran, tayamum dalam Quran. Tayamum bawah bab fiqh. Wudu ada dalam Quran tak? Ada dalam Quran. Mana lebih banyak penting antara wudu dengan politik? Wudu lebih penting, wudu nak solat. Kalau satu orang kata wudu ni merepek nah, dia kufur. Tu baru main bab akidah. Tapi kalau satu orang tak ambil wudu semayang, berdosa, haram. Tapi dia bukan jadi kafir selagi mana dia tidak menghalalkan. Macam tu juga bab-bab yang lain. Jadi perkara-perkara ni, apa orang yang zalim menghukum orang zalim. Zalim bukan hukuman Tuhan. Tuhan tak zalim, hukuman Tuhan tak zalim. Tapi tak ada fuqaha menyatakan siapa zalim jadi kafir. Pemerintah zalim jadi kafir, tak ada. Padahal zalim tu bukan hukum Tuhan. Hajjaj zalim. Kafir tak kafir Allah a'lam. Pemerintah Bani Umayyah ramai yang zalim. Pemerintah Abbasiyah ramai yang zalim walaupun nama khulafa Islam. Zalim bukan hukum Tuhan. Kalau ikut kaedah berhukum dengan bukan hukum Tuhan menjadi kafir, zalim bukan hukum Tuhan, kafir habis pada khulafa. Ambil senanglah bapa bagi tak sama kasih sayang kat anak. Anak ni dia bagi, anak ni dia tak bagi. Itu bukan hukum Tuhan, zalim tak?
Zalim. Nabi tak benarkan bagi kepada anak secara tak adil. Bila tak adil bukan hukum Tuhan. Bila tak hukum, artinya dia hukum anak-anak dia tak ikut hukum Tuhan. Kalau ikut tak hukum Tuhan jadi kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah menjadi kafir, kafir adalah bapak tu. Tuan-tuan faham maksud saya? Demikian juga sampai kata bos di pejabat, dia tak ikut peraturan, tak amanah, kafir bos tu. Tapi dia berdosa lah, berdosa betul lah, tapi tak kafir. Tapi bila mari kelompok yang menyatakan ini bab akidah, sebab itu maka menyokong agenda ni akidah, itu masalah lah. Kemudian agenda tu apa dia? Apa dia hukum Tuhan? Hukum Tuhan dalam politik tu apa dia? Apa dia? Kena bagi tahu dulu sehingga kita tahu hukum Tuhan ke tak ni. Jadi kita nak menegakkan Islam, bagi tahu apa dia tu Islam tu. Apa dia tu nak tahu. Nak tegak Islam lah, kita nak bagi Islam tahulah apa dia Islam tu. Islam lah nak bagi tegak. Sampai pagi esok tak habis, hang abang lah benda apa nak tegak tu. Oh kita nak ni, nak potong tangan orang mencuri. Oh itu ada syarat dia. Dia bukan boleh pergi ambil orang pergi potong macam potong potong bawang tu. Kena tengok betulkah cukup syarat tu pun tak. Macam wajib haji, orang tak petikai tentang wajib haji. Tapi kalau tak cukup syarat, tak wajib. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu. So nak kena tahu apa dia hukum. Oh, kita nak bagi ni. Geng-geng ulama-ulama kita, itu bukan hukum Tuhan. Ulama kita dapat jawatan, itu bukan hukum Tuhan. Kau tidak semua ustaz-ustaz ni nak dapat jawatan, bukan. Tuhan kata perintah dengan adil lah, dia tak bagi tahu bahawasanya kena ustaz ke bukan kena ustaz. Jadi nak kena faham, termasuklah hizbu apa pun semua ni, nak tegak khalifah apa semua ni. Allah suruh tegakkan nama khalifah ke apa, ke dia suruh tegakkan keadilan. Ini panjang cerita ni. Ini satu karangan ni, satu muka surat penuh. Panjang nak baca. Panjang cerita ni. Isteri saya berkelakuan aneh apa semua masa. Nanti saya kena baca di rumah tu. Sekejap lagi terkejut saya baca-baca, saya sendiri terkejut tu. Ini dah jawab lah. Kisah Ma'iz mengaku berzina pada Nabi berulang kali tapi ditolak sampai akhirnya Ma'iz direjam. Apakah pasangan Ma'iz juga dihukum rejam? Pasangan Ma'iz tidak dihukum. Ma'iz tu kerana dia mau, dia yang nak. Nabi SAW sebenarnya tak mencari Ma'iz. Nabi tak mengelakkan Ma'iz. Nabi berpaling. Fataradahu, Nabi tolak dia. Besok dia mari lagi, Nabi pergi cari, hantar orang pergi kat kaum dia. Ma'iz ni betul ke? Dia kata dia betul. Min salihina wa wafiul aql, dia antara orang salih kami, akal dia pun sempurna. Dia mari lagi, Nabi dah tahu Ma'iz okey, mengaku lagi. Nabi tak mau, Nabi keluarkan dia. 4 kali dia duk suruh Nabi, ya Rasulullah zanaini fatahhir, zanaitu fatahhir. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Dia yang nak, Nabi hukum dia. Dalam banyak kes-kes hukuman ni Nabi tak benarkan. Bila dia hukum dia lari, suruh kejar. Nabi tak suruh kejar. Dia bila mula-mula mengaku, lepas tu bila kena baling batu dia terkejut, dia lari. Nabi tak benar kejar. Dan sahabat kutuk orang yang kena, Nabi tak pernah kutuk. Dan Nabi tak cari orang saham berzina dengan siapa. Nabi tak suruh dia sebut nama. Perempuan yang datang mengaku berzina dan minta Nabi SAW bersihkan dia, Nabi suruh dia balik dulu pasal dia mengandung. Dia mari bawa anak dia apa mengandung, Nabi suruh dia balik dulu pergi menyusu anak dia. Nabi tak hantar orang mencari. Nabi tak mau benda ni. Ni apa tanya ni? Apakah hanya orang yang mengaku saja yang dihukum? Bagaimana kalau kejadian berlaku di zaman sekarang seperti yang diviralkan? Muhammad mana pula? Manusia ni semua ada buat salah, tapi
Tak apalah, salah dosa. Tapi pelik ya, orang jadi tak malu dengan dosa ni. Orang dah salah tapi orang malu dengan dosa ni. Tu ni Nabi kata, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kau tak malu, buat apa yang kau suka. Dosa manusia menutup, sebab tu orang yang menutup dosa dia itu tutup dosa dia. Walaupun apa pun dosa dia, dia tutup sekurang-kurangnya, dia ada malu, dan malu tu agama suka. Tapi kalau boleh buat dosa, kemudian isytihar kepada orang, ini adalah satu benda yang besar. Besar dosa tu satu hal, isytihar tu satu hal. Bagaimanakah untuk menjadi orang-orang yang bersyukur? Inilah jawab soalan ni. Tuan-tuan, ni soalan ni saya pun susah nak jawab, tapi saya barangkali pernah sebut sebelum ni. Kita syukur ni hebat kesannya. Hari itu kita dah sebut. Kerana Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, saya aku tambahkan untuk kamu, tambahkan nikmat, tambahkan kurniaan. Syukur ni ramai orang boleh kata, bukan pergi duduk pergi menyanyi lagu syukur. Boleh lah, setakat nak menyanyi menghiburkan hati, tak masalah. Tapi itu belum tentu. Kadang-kadang satu orang duduk, syukurlah, tak apa, belum tentu dia syukur. Hanya Allah yang mengetahui siapakah hambanya yang bersyukur. Syukur itu duduk benar dalam jiwa kita, sehingga kita terasa betapalah bersalahnya kita di sisi hadapan Tuhan, di atas segala kurniaan Dia kepada kita, dan di atas segala dosa yang kita lakukan. Dia duduk sangat dalam jiwa kita, sehingga kita rasa syukur, ya Allah, tak tahulah nak gambarkan apa lagi. Bukan mesti doa aku ni syukurlah, tapi dalam jiwa tu memberontak. Kenapa orang tu dapat, aku tak dapat? Kenapa orang tu ada kelebihan, aku tak ada? Hanya Dia yang tahu. Mulut semua orang boleh jadi mulut manis. Saya yang cerita ni pun belum tentu syukur seperti mana yang Allah kehendaki. Tapi syukur yang sebenar yang ada dalam jiwa kita, sehingga kita dapat merasai betapalah, tak tahulah nak digambarkan. La uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku menghitung pujian kepadamu, engkau itu seperti yang engkau puji dirimu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku mengaku banyaknya nikmatmu padaku, aku mengaku dengan dosaku. Dalam sendirian kita tahu betapa kita lihat apa yang kita miliki, kita syukur, ya Allah, syukur. Ajaibnya Allah janji, la azidannakum, aku tambah. Allah janji, Dia tambah. Dia akan tambah macam-macam. Lepas dapat dia dapat kurniaan demi kurniaan. Tapi semua orang mungkin kita tengok, dia tu syukur juga. Aku tengok selalu kata syukurlah ni, kan? Macam apa? Macam Doremi ajak pergi keluar naik telak malam, ini pun dah syukur, kita baju dia lah, kan? Bukan syukur. Maksud syukur kita saja tahu jiwa kita. Syukur bukan duduk di mulut. Sebab tu tuan-tuan, saya nasihat diri saya sendiri, tazkirah untuk saya dan tuan-tuan juga, dalami hakikat ini, syukur ini, sehingga apabila kita sendirian rasa, ya Allah, aku syukur padamu. Macam mana kita kalau kita terima kasih pada satu orang, kita terima kasih, kadang-kadang kita tak tahu, macam saya sebut dulu, tak tahu nak balas jasa dia. Terima kasihlah. Kita duk ingat dia, dia tolong aku. Bila kita tengok dia, kita malu dah. Pasal dia tolong. Kita nak terima kasih kat dia, kita tak mampu. Allah ni bukan kerajaan kita yang mana kita pergi bayar rotek kat dia, ataupun kita bayar teks yang lain. Dia tak memerlukan kita. Dia telah memberikan segala kurnia pada kita. Dengan apa yang kadar dia berikan, kita syukur pada dia. Kita tak boleh nak komplain, sebab kita tak ada pernah ada apa terhutang budi, bayar teks ke, apakah yang memberikan apa manfaat kepada Tuhan yang Ghaniyun Hamid, Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka kita buat Alhamdulillah.
Allah, syukur. Sendirian kita dapat, syukur. Bila kita duduk, alhamdulillah, alhamdulillah. Terasa betapa dalamnya makna alhamdulillah itu. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, jika itu berlaku, la azidannakum, Allah katakan saya aku akan tambahkan. Dia tambahkan kita. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita dengan kesyukuran kita kepadanya. Dan kita tahulah, mari kita dalami nilai rasa syukur itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.